Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus watak-wataknya. Ushawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera, bertemu lagi di Wanita hari ini. InsyaAllah kami akan terus memberikan anda inspirasi untuk sepanjang minggu ini. Dan hari ini hari Isnin, diharapkan anda semua telah pun bangkit daripada tidur, bangkit daripada cuti yang panjang. Masih lagi ada yang bercuti bagi mereka yang tinggal di sekitar wilayah Persekutuan Labuan, wilayah Persekutuan Putrajaya dan juga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Untunglah masih lagi bercuti, jalan raya pun masih lagi lengang dan kita juga masih lagi merasai bahang kemeriahan sambutan Tahun Baharu Cina. Kabarnya yang di sebelah saya ni hari ni Azura sempat berdundung chair Jumaat lepas saya bersama dengan Hazrina Kasim. Dan kita sebenarnya ada satu bingkisan istimewa yang akan kita kongsikan bersama anda berkaitan dengan sambutan Tahun Baharu Cina yang telah pun berlangsung baru-baru ini bertempat di Wan Utama, pusat membeli belah Wan Utama Kuala Lumpur. Apa kata kita saksikan bingkisan yang telah disediakan ini bersama saya dan juga Rina. Silakan. Kuala Kongsi Facai, kemeriahan Tahun Baru Cina sebenarnya kita raikan di pusat beli belah Wan Utama yang pastinya setiap kali Tahun Baru Cina akan bertukar tahun dalam kalender masyarakat Cina. Kabarnya tahun ini Azura adalah Tahun Kuda Kayu. Dan pada hari ini sebenarnya Tahun Baru Cina merupakan perayaan terpenting orang Cina bagi menyambut Tahun Baru dalam kalender Kamari Cina. Dan Tahun Baru Cina melambangkan permulaan, titik permulaan dalam nasib dan juga kehidupan. Dan setiap kali menjelang Tahun Baru Cina sebenarnya inilah peluang untuk bertemu keluarga dengan berkumpul bersama, sanak saudara yang jauh berkumpul bersama. Dan Tahun Baru Cina diraikan dengan menu ataupun jamuan yang cukup enak, iaitu jamuan isang, kuih bakul dan yang paling penting angpau. Itu wajib Zura, kena ada angpau. Baru meriah sambutan Tahun Baharu Cina. Dan juga kita nak menyentuh tentang Tahun Kuda Kayu ni, kita nak tanyakan dengan tetamu-tetamu kita yang ada bersama kita di sini tentang istimewa ataupun signifikasi Tahun Baharu Kuda bagi tahun 2014 ini. Kalau di sebelah saya si cantik manis yang sentiasa senyumannya menawan, jelita, memikat hati, ini dia Winnie Kok. Apa khabar? Selamat Tahun Baru Cina. Khabar baik, terima kasih atas pujian. Okey, tahun ini Tahun Kuda. Winnie harap mudah-mudahan dapat banyak rezeki dan lebih bertuah. Mudah-mudahan bertuah ya tahun ini untuk Winnie. Dan juga kita bersama dengan Master Eddie Kwan. Terima kasih bersama kami hari ini Master. Terima kasih. Dan di sebelah kiri kami kita juga bersama dengan Master Wong, iaitu pakar Feng Shui antarabangsa. Selamat Tahun Baru Cina. 什么tahun Cina，恭喜发财大家！我是王建明，大家好。Okey, dan kita juga amat berbesar hati pada hari ini kita bersama dengan Datuk Leonard Tan yang sudah lama kita rasa tak berjumpa bersua. Apa khabar Datuk? Khabar baik dan dalam bahasa Hokkien Kiong Hi Huat Jai. Itu bahasa Hokkien ya Datuk ya. Juga bersama kita hari ini adalah Miss Christina Toh selaku pengurus besar dari Hotel Dorset Regency Kuala Lumpur dan juga Cik Kavita Parthiban selaku pengurus pemasaran komunikasi. Di hadapan kita ni ada Isang. Ini wajib juga ya untuk sambutan Tahun Baru Cina. Ia adalah ditaja oleh pihak Hotel Dorset Regency Kuala Lumpur. Terima kasih. Sebelum kita nak memulakan, mungkin kita nak bertanya kepada Master Wong terlebih dahulu. Signifikasi Tahun Baharu, Tahun Kuda pada tahun ini. Macam mana agaknya boleh melihat tentang dari segi Tahun Kuda untuk tahun ini? Tahun Kuda ini tahun kayu. Sebab tu ini tahun kan nasib bagus yang di selatan. Di selatan. Kalau nak bisnes, kalau nak lompat, bekerja, ini tahun bagus. Okey. Lepas tu yang terbagus ini tahun ialah ayam. Okey, ini tahun ayam. Lagi rabbit,
pun okey. Baik, kita nak tanya dengan si cantik manis ini, Winnie. Mungkin dari segi perjalanan untuk tahun 2014 ini, bagaimana perancangan Winnie? Kalau dimaklumkan dari segi perniagaan itu sangat menguntungkan. Jadi Winnie sendiri ada perancangan tak untuk memulakan perniagaan bagi tahun 2014 ini? Kalau perniagaan, belum lagi. Tapi career Winnie, sebagai penyanyi, Winnie baru record satu single Melayu. So, bulan ini akan rilis. Okey. Okey, itu tentang perancangan dari segi... Permulaan yang baik dah tu. Ya, Saya permulaan dah yang baik. jauh sikit daripada Cik Nina. Silakan. Saya nak bertanya kepada Datuk Ledet. Menjelang tahun baharu Cina ni, kebiasaannya mungkin nak ceritakan sedikit tentang apa yang sering dilakukan oleh Datuk Ledet sendiri. Selalu pulang ke kampung atau macam mana? Ini tahun yang pertama tak dapat balik kampung pasal Ledet ni baru pindah ke rumah baru, dan dalam tradisi sebagai seorang Cina, kalau rumah baru tu first year menyambut di rumah baru tu. So ahli-ahli keluarga semua daripada Penang datang ke rumah saya. Okey, sedikit mungkin daripada Cik Christina sendiri tentang promosi ataupun promosi akan berlangsung, promosi Yisang di Dorset Regency Hotel. Ya, promosi ini dilangsungkan dari hari ini sampai 13 hari bulan Februari. Harganya RM58 dan ke atas. Dan saya ingin mengucapkan selamat tahun baru Cina dari dekat dan jauh di luar negara juga, demi menyambut visit Malaysia tahun ini. Kita nak menjamu selera dengan Yisang. Ya, boleh silakan. semua? Boleh? Okey. Kalau kita boleh lihat sekarang ini, semuanya kita akan gaulkan Yisang ini. Okey. Oh, begitu cara dia ya. Meriah sekali. Sedap nampak makan Yisang. Sedap. Okey, sebenarnya kita ada satu lagi bingkisan yang akan kita kongsikan bersama dengan penonton-penonton setia wanita hari ini, iaitu bingkisan berkaitan dengan sambutan rumah terbuka yang berlangsung di bangunan MCA. Silakan. Rumah terbuka perayaan Tahun Baharu Cina akan diadakan di IPU Pejabat MCA pada setiap tahun sejak pembinaan bangunan Wisma MCA di Jalan Ampang, dan ternyata ia berjaya menarik kehadiran ramai orang. Seperti tahun-tahun yang lepas, program Rumah Terbuka Tahun Baharu Cina 2014 juga dimeriahkan dengan persembahan menarik seperti tarian singa. Majlis ini dihadiri kira-kira 5,000 tetamu yang terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat termasuk pelancong asing di negara ini. Rumah terbuka ini nyata dapat mengeratkan silaturahim antara rakyat Malaysia yang berbilang kaum kerana seawal pagi orang ramai mula membanjiri sekitar bangunan MCA untuk turut sama meraihkan perayaan ini. MCA tetap akan mengadakan supaya kita meraihkan semua rakyat di Malaysia, tak kira kaum. Dan di samping itu banyak juga ramai juga pelancong-pelancong yang akan datang bersama. Saya Datuk Heng Saiki, Ketua Wanita MCA Nasional. Di sini ingin mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru Cina kepada semua masyarakat Cina, sama ada yang berada di Malaysia ataupun di luar negeri. Saya harap tahun ini semua rakyat di Malaysia, tidak kira apa kaum, dapat merayakan perayaan Tahun Baru Cina ini sebagai satu perayaan yang penting kerana ini adalah pada bulan Januari sahaja, the beginning of the Golden Horse Year. Turut meraihkan rumah terbuka ini untuk acara Yisang, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan menteri-menteri kabinet yang lain. Acara tahunan ini juga turut dimeriahkan dengan kehadiran pemimpin persatuan-persatuan Cina di seluruh negara, seterusnya menjadikan Tahun Baharu Cina kali ini lebih bermakna. Selamat Tahun Baharu Cina kepada semua masyarakat Cina, tidak kira di mana anda berada. Wanita hari ini, wanita hari ini.
Kembali lagi bersama kami di Wanita hari ini, dan sebenarnya hari ini hari Isnin kita tidak akan membicarakan tentang topik fashion, tapi ada sesuatu yang mungkin lebih serius untuk kita bicarakan pada hari ini mengenai pasangan Sweden yang telah pun ditahan baru-baru ini. Dan saya kira Zura, baru-baru ini negara digemparkan dengan berita penahanan pasangan Azizur Rahim Awaludin dan juga Shalwati Nurshal yang ditahan akibat daripada menghukum anak mereka daripada tidak bersolat, dan ia telah menimbulkan pelbagai reaksi di kalangan masyarakat, tidak kiralah positif maupun negatif. Namun saya nak kongsikan sedikit fakta mengenai hukuman ini, Zura. Kalau kita menghukum anak kerana tidak bersolat tanpa mendatangkan kecederaan serius, dibolehkan dalam Islam. Namun hukuman berkenaan menyalahi undang-undang di beberapa negara barat dan juga Eropah, dan termasuklah tindakan undang-undang yang dipraktikkan di negara Sweden bermula tahun 1979, di mana hukuman ataupun denda terhadap kanak-kanak adalah merupakan kesalahan jenayah ataupun lebih dikenali sebagai undang-undang No Spanking Law, yang dikatakan bagi membendung kes penderaan di mana ibu bapa ini tidak boleh langsung menengking ataupun memukul anak-anak ini. Dan pada tanggal 16 Januari 2014 Timbalan Menteri Luar Datuk Hamzah Zainuddin telah mengesahkan kisah penahanan Azizur Rahim dan juga Shalwati ini, dan pihak Wisma Putra sebenarnya amat komited akan membantu sepenuhnya, termasuklah menyediakan bantuan guaman dan juga aspek pengurusan kes. Dan kita akan bersama dengan seorang yang telah pun bersama-sama dengan kedua-dua pasangan ini, iaitu Datuk Khairul sendiri, yang sudah pun pergi ke Sweden bermula 24 Januari sehingga tanggal 1 Februari 2014. Dan pada hari ini sebenarnya itulah yang akan kita bincangkan, topik perbincangan kita pada hari ini. Kita akan bersama-sama mengetahui bagaimana agaknya kisah kehidupan dan juga boleh dijadikan iktibar pasangan ini. Tetapi sebelum itu, apa kata kita saksikan kronologi rentetan kes ini? Apa kata kita saksikan bersama? Silakan. We all feel really happy when we touched down Malaysia. We felt like it was a dream, but it's reality. Yeah, we are really thankful. Tiada kata-kata yang dapat menggambarkan perasaan gembira dan teruja Aisyah Azizur Rahim, anak sulung kepada pasangan Malaysia yang ditahan di Sweden sekembalinya ke tanah air. Aisyah dan 3 lagi adiknya, Amar, Adam dan Arif, tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur dari Stockholm pada 1 Februari lalu, setelah pelbagai usaha digerakkan oleh pelbagai pihak bagi membawa balik adik-beradik itu. Sebaik tiba, mereka dibawa berjumpa Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dan isteri Datin Seri Rosmah Mansor di Taman Duta Kuala Lumpur. Kes ini bermula pada 14 Disember 2013 lalu apabila pasangan Malaysia yang menetap di Sweden, Azizur Rahim Awaludin dan isteri Shalwati Nurshal ditahan polis Sweden kerana didakwa memukul anak mereka yang tidak bersolat. Di Sweden, perbuatan tersebut melanggar undang-undang ketat perlindungan kanak-kanak yang melarang hukuman berbentuk fizikal meskipun kepada anak sendiri. Ekoran daripada penahanan pasangan ini, anak mereka yang berusia 7 hingga 14 tahun mengalami konflik penjagaan setelah tinggal berasingan dengan ibu bapa mereka. Sejak 18 Januari 2013, adik-beradik ini menyatakan kerinduan dan kekecewaan mereka menerusi laman Facebook milik Aisyah setelah ditempatkan di bawah penjagaan pasangan bukan Islam. Dengan usaha sama Biro Aduan Komuniti Pemuda UMNO, Suka Guam dan Wisma Putra, pada 21 Januari lalu, Pegawai Kebajikan Sweden bersetuju mempertimbangkan permohonan untuk meletakkan adik-beradik ini di bawah jagaan keluarga Islam atau rakyat Malaysia di sana. Pada 31 Januari, usaha membawa balik adik-beradik ini membuahkan hasil apabila Timbalan Menteri Luar Negeri Datuk Hamzah Zainuddin berjaya meyakinkan kerajaan Sweden membenarkan mereka pulang ke Malaysia. Dengan kebenaran ibu bapa mereka, adik-beradik ini ditempatkan bersama ibu saudara mereka di Kelantan dan dipantau sepenuhnya oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Menerusi kejayaan membawa pulang kanak-kanak ini ke Malaysia, usaha akan digiatkan lagi bagi membantu ibu bapa mereka yang masih ditahan di Sweden bagi menyatukan kembali keluarga ini.
Alhamdulillah, itu dia senyuman kegembiraan anak-anak ini dan saya kira kerjasama baik antara Malaysia dan Sweden serta semangat Convention Hak Asasi Kanak-Kanak ataupun Convention of the Right of the Child. Sweden telah pun memberi persetujuan untuk membawa pulang anak-anak ini ke Malaysia tanpa sokongan ataupun usaha orang-orang kuat yang turut bersama ke Sweden ini. Saya kira anak-anak ini mungkin tidak dapat dibawa kembali ke Malaysia. Dan hari ini Alhamdulillah bertuah kita dapat bersama dengan salah seorang orang kuat dalam misi membawa pulang anak-anak ini ke Malaysia, iaitu pengerusi Suku Guam, iaitu Datuk Hairul Anwar Ahmad. Selamat datang Datuk, apa khabar? Terima kasih. Fiza, Zura. Datuk, mungkin nak boleh ceritakan sedikit tentang perkembangan terkini dan juga mungkin sebenarnya rentetan perjalanan kisah kehidupan Azizur Rahim dan juga Syalwati Nushal ini sebenarnya boleh dijadikan iktibar. Tujuan mendidik anak itu sebenarnya telah disalahertikan, namun kerana perbezaan budaya dan juga negara daripada aspek perundangan kita perlu akur. Jadi komen sedikit daripada Datuk. Silakan. Dari peringkat awal lagi Suku Guam apabila dihubungi oleh Biro Aduan Komuniti Pemuda mengajak saya, saudara Syekh Nafi Al-Firdaus pergi ke Wisma Putra. Sebaik saja berita ini disahkan, kita terus ke Wisma Putra untuk dapatkan gambaran sebenar, fakta dan sebagainya. Kemudian kita buat kajian kes dan kita yakin pasangan Azizur dan juga Syalwati ini ada merit, kerana hujah kita jelas bahawa kita sudah berada dalam persimpangan clash of culture, perbezaan agama dan budaya dan mendidik anak itu sudah pun mungkin tak bersiarannya berbeza di Sweden. Jadi kita pun berlepas pada tanggal 24 mengadakan rundingan perjumpaan dengan pelbagai pihak dengan kerjasama Timbalan Menteri Luar Datuk Amzal Zainuddin, kita dengan duta besar kita di sana. Kita jumpa dengan bukan calang-calang, kita jumpa dengan Peguam Christopher yang mengendalikan kes ini dan kita berkongsi pandangan. Antara hujah kita adalah bahawa pernah ada kes di negara yang sekutu, di Norway, di US yang mengamalkan undang-undang hampir sama, tapi dia bebaskan kerana mereka mengiktiraf perbezaan. Jadi kita put forward, kita mengemukakan perkara itu. Kemudian kita bincang dengan ahli akademik mereka, dengan aktivis masyarakat, dengan NGO, sama ada yang Muslim dengan yang Muslim, dengan pelbagai lapisan masyarakat, kebanyakannya bersama-sama dengan rakyat Malaysia. Alhamdulillah. Itu antara usaha yang dilakukan untuk membawa pulang ataupun membebaskan pasangan tersebut. Namun di sini kita nak lihat dari satu sudut yang berbeza, iaitu sudut kebajikan dan kesejahteraan anak-anak ini agar mereka ini tidak terdedah kepada kesan yang berpanjangan. Jadi Datuk berpeluang menjemput anak-anak ini. Apakah reaksi pertama Datuk ketika berjumpa dengan mereka? Saya seronok bila dapat pertama kali jumpa, kita suasana tu pilu, hiba. Bayangkanlah saya pun ada anak yang baya dengan yang kecil tu. Kita tengok mereka sangat mendambakan kasih sayang dan kita fikir kemungkinan kita nak tengok psikologi. Jadi saya pun terus minta adik-beradik 4 orang tu berkumpul dan saya minta mereka lukis apakah yang mereka boleh gambarkan keluarga. Jadi semuanya duduk dan excited, gembira dan dia lukis. Inilah keluarga mereka. Kalau boleh ditunjukkan kepada umum. Kalau boleh kita dapat lihat di visual sekarang ini, inilah gambar yang dilukis. Ini yang gambar yang dilukis oleh keempat-empat adik-beradik itu sejurus. Mereka dapat bertemu dengan kami. Jadi digambarkan ayahnya ceria, maknya gembira. Saya tanya, what does it mean by this sun? Kenapa colour dia kuning bright? Dia kata dia sangat gembira, keluarganya happy dan sebagainya. Jadi inilah antara yang saya bawa seterusnya kepada pihak berkuasa di Sweden dan juga di Jabatan Sosial yang menjaga bahawa sebenarnya anak-anak ini bukanlah mangsa penderaan. Mereka hanya berkongsi dengan kawan-kawan bahawa di rumah mereka ajarannya demikian. Sebagai seorang Muslim, mereka ada peraturan-peraturan tertentu. Dan bukan sebagai soal sembahyang saja, solat saja. Ibu bapa mereka juga mengasuh, mendidik mereka soal menyiapkan kerja rumah dan sebagainya. Tetapi kan Zura, Fiza, mungkin mak kita di kampung juga begitu. Ada sedikit sentuhan fizikal, ada kadang-kadang sentuhan kasih sayang. Tetapi di sana dia dah against spanking law. Dia tak boleh penderaan. Bukan saja sentuh, tengking pun tak boleh dah. Okey. Banyak lagi Datuk nak kongsikan bersama dengan kita. Tapi sekarang ini kita bersama dengan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat di talian, iaitu Datuk Seri Rohani Abdul Karim. Assalamualaikum Datuk.
Waalaikumsalam, Fiza, Azura dan Datuk Khairul. Ya, apa khabar Datuk ya? Baiklah. Alhamdulillah. Okey, Datuk sendiri mungkin boleh ceritakan sedikit tentang apa yang dilalui oleh pasangan kita ini dan mungkin sedikit mungkin dari sudut kekeluargaan itu, peranan keluarga apabila anak-anak ini sudah sampai ke tanah air. Jadi apakah agaknya yang perlu dilakukan? Mungkin sifat ataupun trauma itu masih ada lagi di kalangan anak 4 beradik ini. Mungkin Datuk boleh perjelaskan. Ya, pertama sekali syukur Alhamdulillah sebab kanak-kanak ini sudah dapat kita bawa balik ke Malaysia dan syukur Alhamdulillah juga Fiza, Azura dan Datuk Khairul yang sebenarnya yang memberi banyak weightage kepada kes ini adalah bila kita adalah signatory kepada konvensyen mengenai hak kanak-kanak yang kita tanda tangani pada tahun 1995. Jadi di dalam konvensyen tersebut bila kita gunakan, kita telah memberi maklumat kepada Wisma Putra untuk menggunakan CRC ini. Jadi perkara 3 adalah supaya hak the best interest of the child diberi penekanan, dan perkara 20 adalah untuk kita memberi penekanan terhadap hak kanak-kanak yang berhak pula mendapat penjagaan oleh mereka yang mempunyai identiti, bahasa, budaya yang sama apabila hak berada di bawah jagaan ibu bapa telah dinafikan. Jadi dengan konvensyen tersebut, jadi kerajaan Sweden, jadi kita pun ucapkan terima kasih sebab Sweden juga adalah signatory kepada CRC. Jadi pada masa itulah kita dapat membawa balik kanak-kanak ini. Dan tadi Fiza dan Azura bertanya dengan saya, sekarang ini kanak-kanak ini di bawah seliaan dan tanggungjawab Jabatan Kebajikan Masyarakat, iaitu di bawah kementerian saya. Jadi tadi saya baru berada di talian telefon bersama dengan pengarah JKM saya di Kelantan, dan saya telah difahamkan oleh Tuan Haji Muhammad Noor bahawa tahun ini jam 2 pengarah saya dan pegawai saya iaitu counsellors akan berjumpa dengan kanak-kanak sebab kami diminta oleh Jabatan Perkhidmatan Sosial Sweden untuk memberi laporan setiap minggu melalui Wisma Putra. Jadi syukur Alhamdulillah. Jadi tadi saya telah bercakap dengan pengarah, jadi saya kata berikan apa-apa yang terbaik sebab kita menjalankan tugas dan tanggungjawab kita untuk memastikan bahawa kanak-kanak ini di dalam jagaan yang terbaik, walaupun mereka di dalam telah mengalami sedikit sebanyak trauma, dan saya kata berilah kaunseling yang terbaik sebab saya takut sebab sebagai kanak-kanak kalau mereka menyimpankan trauma ini dan tak dapat kita luahkan, saya tak mahu ianya akan menjadi satu pengalaman pahit yang terpendam. Baiklah Datuk. Dan lebih-lebih lagi ada anak seorang ini saya ingin memaklumkan memerlu special attention. Jadi saya juga ini saya kena cepat juga nak memaklumkan bahawa Jabatan Pengarah Pelajaran Negeri Kelantan juga bekerjasama dengan kami untuk memastikan kanak-kanak ini akan ke sekolah secepat mungkin. Ya, terima kasih. Mereka akan ke sekolah secepat mungkin. Jadi alhamdulillah. Ya Datuk Sri, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian ini. Terima kasih juga kita ucapkan kepada Kementerian sendiri, Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat yang telah bersama-sama untuk membantu adik-adik ini. Itulah saya nak komen, nak tambah silakan, sikit Datuk Seri. Benar sekali, tepat sekali kerana apa saja hujah yang kita kemukakan, perundangan, kajian akademik, dan sebagainya, yang ultimate kemuncaknya adalah apabila hubungan diplomasi itu kita ujahkan dengan peradaban, perbezaan pandangan itu dengan baik, dan mereka Sweden mengiktiraf kerajaan kita, mereka menyanjung tinggi kepimpinan negara. Perdana Menteri dia sebut sendiri mereka menyanjung tinggi kepimpinan Datuk Seri Najib dan itu memudahkan rundingan antara kedua buah negara. Saya nak tanya juga tentang langkah seterusnya. Bagaimana agaknya kita boleh lihat kes umpama ini, adakah peluang itu amat cerah dan mungkin sejauh mana agaknya nak tunggu adik-adik kita ni mungkin nak berjumpa berapa dengan lama ibu Datuk? Berapa lama?
Memang sesuatu yang unusual lah, luar biasa bagi satu kes domestik, kes dalam rumah ya. Seperti ini direman berkali-kali sehingga lebih daripada 45 hari ya, dan sekiranya tamat tempoh 8 Februari nanti, dia kedua-dua ini sudah pun akan serve reman itu hampir 2 bulan. Saya berbual sendiri dengan peguam Christopher di sana. Katanya Sweden memang tidak ada tempoh reman. Tetapi kes ini kerana dalam tempoh penyiasatan dan sebagainya. Tetapi di hujung perbincangan kami buat kesimpulan bahawa memang peluangnya amat cerah. Berdasarkan kepada hujah-hujah dan fakta bahawa kes ini mendapat perhatian antarabangsa. Kes ini perlu merujuk kepada kes di Norway dan di US di mana mahkamah membebaskan pasangan atau keluarga India yang menurut mereka mengamalkan sentuhan fizikal dalam mendidik anak-anak. Jadi kita minta peguam-peguam merujuk kepada kes ini untuk dibawa, dan kita yakin peluang cerah. Baiklah Datuk, sekarang ini kita bersama dengan Encik Badrul Hisham Mahzan, iaitu bapa saudara kepada anak-anak ini. Hello, Assalamualaikum Encik Badrul. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sihat Encik Badrul? Alhamdulillah sihat. Mungkin kita nak tanyakan perkembangan adik-adik ini sekarang ini, dikatakan bagaimana keadaan mereka, adakah mereka telah pun kembali orang kata dalam keadaan yang normal seperti biasa, ataupun masih lagi dalam proses membiasakan diri di Kelantan? Ya, baiklah. Sebenarnya boleh dikatakan mereka sedang cuba membiasakan diri. Okey. Pertama bagi sebab mereka datang dari negara yang cuacanya di bawah 4 darjah Celsius. Jadi di sini agak panas sedikit. Dan nombor 2, dengan proses menyesuaikan diri dengan makanan. Okey. Jadi saya tahu sekarang ni rupanya dia orang tak boleh makan pedas. Jadi kita ada kena buat sikit perubahan dengan makanan yang dia orang makan. Tapi saya percaya ini sementara aja. Dan saya rasa bagi 1-2 minggu lagi dia orang dah insya-Allah akan jadi macam boleh biasakan diri lah. Cik Badrul, mungkin ada tak anak-anak ini berkongsi sendiri, meluahkan rasa kepada ahli keluarga tentang bagaimana rasa kerinduan terhadap ibu bapa mereka, ataupun apakah sebenarnya yang diinginkan oleh anak-anak ini? Semalam dia orang berhimpun antara mereka, dia menggunakan laptop untuk melihat gambar ibu dan bapa mereka. Saya rasa yang paling merindui ibu dan bapa mereka ialah Arif lah, yang muda sekali. Dia selalu tanya where's my mommy lah. Saya rasa dia rasa macam dia ada di sini. Itu sebab dia nak sangat balik ke Malaysia hari itu. Okey. Cik Badrul sendiri, mungkin harapan seluruh ahli keluarga mungkin boleh dikongsikan bersama kami, harapan tentang apa yang telah terjadi. Okey. Sebenarnya kami pun tak menyangka perkara ini boleh terjadi macam ni, dan kita berharaplah pihak di sana, pihak Sweden dapat memahami bahawa tidak ada sebenarnya kekerasan seperti yang didakwa, kerana ini adalah cara kita orang Malaysia mendidik anak, bukan mendera, mendidik. Jadi kita minta supaya benda ni dipahami, dan kita merayu bagi pihak keluarga, kalau boleh bebaskanlah mereka, kan. Forgive them and let them disatukan semula dengan anak-anak mereka di Kuala Lumpur, di Malaysia ni, di Kota Baru. Mudah-mudahan. Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Badrul. Terima kasih. Baiklah Datuk, kita nak kongsikan. Macam Datuk katakan tadi, 8 Februari nanti baru orang kata diberikan keputusan terhadap kedua pasangan ini. Tapi kita di sini, kalau kita lihat di laman sosial sendiri, ramai antara mereka yang di laman sosial ini menjadi hakim menghukum kedua pasangan ini dengan meletakkan pelbagai komen dan andaian sebagainya, tanpa mereka memikirkan apakah kesan terhadap anak-anak ini dan juga kepada pasangan ini apabila mereka dibebaskan.
Mungkin Datuk nak rungkaikan lebih lanjut. Ya, saya ada bagi kenyataan supaya orang-orang yang melayari Maya ni, alam Maya ini supaya berhati-hati dengan komen kerana ia tidak membantu. Ya. Kalau bayangkan kalau berlaku pada ahli keluarga kita, kita tulis dalam tu mungkin padan muka memang dia ni garang, saya kenal dia ni pukul sebagainya. Tapi kita kena tahu bahawa tidak ada demokrasi mutlak dalam rumah. Ya. Dalam rumah, ibu dan ayah adalah penentu utama, tanda aras bagaimana nak mendisiplin anak-anak. Itu yang pertama. Jadi komen-komen seperti itu sebenarnya tidak membantu, malah merosakkan lagi reputasi. Kalaulah pihak sana ambil itu sebagai keterangan ataupun sebagai katakan, oh nampak ini pun jiran ataupun saudara mara pun. Jadi itu tidak membantu. Sedangkan prinsip undang-undang itu jelas, a person is innocent until proven guilty. Ya. Seorang itu tidak boleh dikatakan bersalah atau seorang itu kekal tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah. Jadi dalam perdebatan hujah kita dengan pihak di sana ada juga reporter ya, wartawan-wartawan yang agak keras mengapa kerajaan Malaysia nak membantu mereka yang bersalah, mengapa kerajaan nak campur tangan. Kata tidak, kita tidak berhasrat untuk mencampuri kedaulatan undang-undang negara kamu. Ya, kita juga tidak berhasrat untuk mengajar kamu bagaimana mendidik anak. Tetapi kita nak beritahu bahawa cara kita beginilah kaedahnya. Kalau saya mencelah Datuk, namun undang-undang The Spanking Law itu juga turut dibantah ataupun diprotes oleh masyarakat setempat di Sweden. Ya, seperti yang bisa sebut, undang-undang ini bukan sahaja mendapat bantahan rakyat kita, malah seluruh boleh dikatakan segenap lapisan golongan masyarakat di Sweden turut membantah. Kita ada peguam yang baik di sana yang turut, peguam Christopher sebagainya, membawa satu kumpulan peguam. Kita ada ahli akademik yang ada kajian ilmiah bahawa undang-undang yang ketat terhadap Child Protection Act ini telah melahirkan generasi yang ill-mannered. Yang melahirkan generasi yang kurang sopan, kurang adab terhadap keluarga mereka. Kita juga ada pandangan daripada pihak aktivis masyarakat hak asasi manusia. Mereka katakan mengapa hak asasi manusia diserah mutlak kepada kanak-kanak. Bukankah hak mutlak kanak-kanak juga mendapat didikan anak daripada bapa? Orang yang dewasa. Bukankah hak asasi juga meliputi hak asasi seorang ibu dan bapa terhadap anaknya? Betul. Jadi kita juga ada pandangan daripada NGO yang bukan Islam, NGO Islam dan seluruh aspek masyarakat sebenarnya tidak bersetuju dan mereka menganggap undang-undang tahun 79 ini sudah wajar dipindah. Bubarkan. Okey, baiklah. Ya. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Datuk Khairul atas perkongsian ilmu ini. Kita mengharapkan yang terbaik kepada pasangan Azizur Rahim dan juga isteri Shalwati Nushal. Semoga mudah-mudahan mereka dapat dibebaskan. InsyaAllah. Dan kita juga semoga apa yang telah kita kongsikan tadi menjadi iktibar buat kita semua dan kita mengharapkan kita menjadi lebih baik, insan yang lebih baik lagi dan penuh bertanggungjawab lagi. Penuh emosi seorang ibu. InsyaAllah. Dan banyak lagi kita nak kongsikan, namun masa begitu mencemburui kita. Kita akan berehat seketika. Teruskan bersama kami di Wanita Hari ini. Terima kasih, Tok. Wanita Hari ini. Wanita Hari ini. Kembali dalam Wanita Hari ini. Baiklah, dalam segmen tajaan pada hari ini kita akan bersama dengan produk V Asia dan bersama kami kita bersama dengan Dr. Azwin Muhammad Razi, iaitu penaung V Asia. Apa khabar, Doktor? Baik, sihat alhamdulillah. Selamat datang ke Wanita Hari ini. Okey, mungkin terlebih dahulu Doktor nak ceritakan sedikit tentang kelebihan produk yang ada di depan kita sekarang ini. Terima kasih Azura dan juga Fiza ya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia, satu V Asia ya. Saya pasti masih belum terlewat lagi untuk saya mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru Cina ya, khusus untuk anda yang berbangsa Cina ya. Dan pastinya hari ini saya bawakan satu produk yang kata orang tu dah menjadi pilihan utama wanita Malaysia ya, iaitu Ladies Collagen ya, yang mana Ladies Collagen ini telah menjadi pilihan utama Fiza dan juga Azura ya, yang mana antara kandungan dan juga ramuannya ialah seperti Lobata, Kacik Fatimah, Manjakani, Akas Rapat, Pinang dan juga Mirifika ya. Ladies Collagen ini merupakan satu-satunya minuman khusus untuk wanita ya, yang menggabungkan 18 ramuan herba ya, yang mana 6 herba utamanya adalah seperti mana yang saya sebutkan sebentar tadi ya, yang mana ianya amat kaya dengan kandungan isoflavone yang sangat tinggi ya, yang mana membantu kitaran hormon wanita iaitu estrogen dan juga progesteron agar lebih seimbang dan lebih stabil. Itu antara
kelebihan dan juga keistimewaan Ladies Collagen ni dan pastinya saya pasti pengguna ramai nak tahu apakah kelebihan-kelebihan lain antaranya ialah ianya membantu untuk kecantikan dalaman dan juga luaran wanita dan pastinya ianya juga membantu melambatkan penuaan serta bertindak sebagai minuman awet muda, menegangkan memantapkan aset-aset kewanitaan seperti payudara dan pinggul menghilangkan atau mengurangkan bau badan, mengharumkan badan anda bertindak sebagai minuman perapat yang mana ianya membantu untuk mengembalikan keintiman Seterusnya ianya membantu permasalahan dalaman wanita seperti senggugut, keputihan dan haid bagi anda yang kadang-kadang tu kadang-kadang bagi wanita terutamanya yang mengalami masalah kitaran haid yang terganggu Fiza sehingga mengganggu aktiviti harian ataupun mengganggu waktu bekerja anda dan pastinya dengan mengamalkan Ladies Collagen ini secara teratur dan konsisten insya-Allah kitaran haid anda akan lebih elok dan lebih teratur. Seterusnya Ladies Collagen juga membantu mengurangkan sindrom ataupun tanda-tanda wanita menopause mencantikkan kulit wajah, mengurangkan masalah jeragat dan juga tanda penuaan Ianya juga sesuai diamalkan oleh anda yang ingin merancang kehamilan dan seperti mana yang anda lihat di kaca TV sebentar tadi sebenarnya sindrom ataupun kata orang tu permasalahan yang dialami oleh wanita seperti kulit wajah yang kusam ataupun wajah yang kurang menarik, pipi yang jatuh, bentuk badan yang kurang menarik, pinggul dan juga payudara jatuh sebenarnya adalah sindrom yang normal namun dengan mengamalkan Ladies Collagen secara teratur seperti mana yang anda lihat di kaca TV cara pengamalannya amat mudah hanya 1 hingga 2 sudu sekali setiap hari setiap hari 1 hingga 2 kali sehari anda boleh amalkan insya-Allah kulit anda akan kelihatan lebih cantik, lebih halus, lebih mulus dan kesannya bagi anda yang dah berusia Fiza dan juga Zura ataupun kata orang tu makcik-makcik yang kata orang tu mungkin mengalami yang cepat mengantuk, cepat lesu dengan mengamalkan Ladies Collagen ni badan anda akan lebih bertenaga. Itu dia antara kelebihan Ladies Collagen ni Fiza. Okey, bagaimanakah untuk mendapatkan kesan yang lebih berganda? Mungkin ada produk-produk lain yang boleh diamalkan bersama dengan Ladies Collagen ni. Okey, seperti mana yang anda lihat di kaca TV Fiza kan. Okey, antara produk-produk lain ialah anda boleh gunakan ialah bersama kapsul puteri anggun. Kapsul puteri anggun tadi yang anda lihat di kaca TV sebenarnya ianya diperkaya dengan kandungan Puraria mirifica yang sangat tinggi 100% Puraria mirifica yang mana dengan indikasi membantu menyihatkan dalaman wanita yang mana Puraria mirifica ni kita ketahui ianya amat baik untuk kecantikan aset-aset kewanitaan seperti payudara dan pinggul. Selain daripada itu juga anda boleh menggunakan Perfect Push Up Cream khusus untuk payudara dan juga pinggul. Kita nak tahu juga tentang berapa lamakah kesan yang boleh kita lihat selepas menggunakan produk ini. Seperti mana yang saya katakan tadi Zura, kesannya ia bergantung atas individu namun bagi anda yang dah berusia ataupun kata orang tu dah menghampiri menopause yang cepat letih, cepat lesu anda akan terasa badan akan terasa lebih segar, cergas dan bertenaga seawal 1 jam yang pertama. Okey, dan mungkin ramai juga nak tahu bagaimanakah ia dihasilkan, berapakah harganya dan bagaimana untuk mendapatkan produk-produk ini. Baiklah untuk pengetahuan semua penonton wanita hari ini Ladies Collagen ini merupakan satu-satunya produk minuman kesihatan yang telah mendapat pengkelasan makanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Diamalkan yang mana ianya telah dihasilkan mengikut amalan penghilangan baik halalan thayyiban, mengikut kaedah amalan penghilangan Islam dan ianya telah diformulasi oleh pakar pemakanan dan juga pakar nutrisi. Jadi anda tak perlu risau kerana produk ini selamat untuk diamalkan. Dan bagi mendapatkan produk ini anda boleh dapatkan dari kedai-kedai jamu, kios ataupun salon-salon yang berhampiran pada harga yang mampu dimiliki serendah RM35 sahaja. Dan di sebelahnya ialah Segar Rapat Wash ataupun pencuci khusus untuk wanita yang mana ianya diadun dengan ekstrak herba, buah dan juga bunga. Sedikit mungkin kata-kata yang mungkin boleh diberikan kepada penonton-penonton yang belum lagi mencuba produk ini. Okey, bagi anda yang belum mendapatkan ataupun belum pernah mencuba ataupun kata orang tu yang dah cuba macam-macam produk tetapi masih gagal ataupun masih belum menampakkan perubahan yang positif pada diri anda apa kata anda dapatkan Ladies Collagen ini seperti yang saya katakan tadi ianya mempunyai kandungan herba yang sangat tinggi baik untuk dalaman dan juga luaran wanita. Okey, baiklah. Mungkin sedikit lagi selain daripada dua produk yang ada di sini yang mana mereka mendapatkan produk yang lain-lain. Bagi anda yang inginkan informasi yang lebih lanjut ataupun ingin mendapatkan maklumat yang lebih lanjut, anda boleh menghubungi hotline kami seperti yang tertera di kaca TV 1800 88 3990 untuk konsultasi secara percuma. Baiklah. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Azri bersama-sama kita pada hari ini berkongsi cerita tentang produk daripada V Asia. Baiklah, kita akan berhenti berehat seketika, kembali nanti kita akan bersama dengan Eri Putra. Macam cantik, macam comel je selepas ini. Comel je. Wanita hari ini. Wanita hari ini.
Anda masih lagi kembali dalam Wanita hari ini. Baiklah, seperti yang kita wawarkan tadi, kita akan bersama dengan Eri Putra. Apa khabar, Eri? Alhamdulillah, baik. Lama tak jumpa Eri ni kan? Ya, dah lama dah ni. Last kali tak tahu bila. Jam heboh mana tahu. Jam heboh, 2 tahun lepas kot. Okey, so mungkin boleh ceritakan sedikit tentang perkembangan terkini, Eri. Okey, sekarang ni saya tengah sibuk syuting drama. Samarinda dan juga untuk Azalia, ada 2 drama untuk U3. Untunglah, job. Ya, dah lama tahun lepas saya macam slow sikit sebab sibuk ada urusan lain dan juga pembinaan album. Dan untuk tahun ni bulan 12 saya dah start untuk keluarkan Macam Cantik Macam Comel, dan bulan 1 saya terus berlakon lah. Ada satu telemovie pun untuk TV9. Tajuk dia mungkin dia pakai Macam Cantik je kot. Sebab OST pun pakai lagu tu juga. Oh, runut bunyinya lagu Aries ni. Untunglah. Nak kena kan? Untuk drama baru Samarinda ni pun. Dan juga Azalia. Lagu baru saya pun akan ada kat situ. Maknanya selepas Macam Cantik Macam Comel ni, saya ada lagi lagu slow pula. Macam tu saya featuring dengan Daus AF. Okey, mungkin adakah ini sebenarnya adalah hadiah buat peminat-peminat Eri yang mungkin Eri dah lama menyepi. Ramai juga orang tanya mana pergi Eri Putra ni. Yalah, sebab macam tahun-tahun lepas saya ingat dalam setahun lebih saya menghilangkan diri. Bukan pergi mana-mana pun. Saya ada kerja sikit kat luar dan juga untuk siapkan album. Saya dah siapkan 12 lagu untuk album yang terbaru ni. 12 lagu? Ada 12 lagu untuk Macam Cantik Macam Comel. Itu hadiah untuk peminat lah yang selalu vote, selalu buat request kat Twitter, Instagram. Nak cerita sikit tentang pembikinan album ini yang bakal kabarnya bila agaknya? Bukan kabar dah, memang dah memang dah. Okey. Jadi 12 lagu kesemuanya, nak ceritakan sedikit dari segi pembikinannya, siapakah agaknya komposer-komposer yang terlibat? Okey, saya selalunya saya suka menggunakan Zon Terbaitu, Sofas, Adnan Buasan, AG Hujan. Itu antara yang favourite saya lah. Dan saya sendiri sebenarnya banyak mencipta lagu untuk album saya tu. Cipta lagu dan juga buat lirik. Oh, berbakat besar sebenarnya Eri Putra ni. Tapi nak tanya jugalah, kenapa pilih Macam Cantik Macam Comel je? Tak ke kata ianya, ada orang kata ia terlebih eksploitasi lah, terlebih promosi lah. Tapi kenapa Eri masih lagi memilih tajuk ni? Okey, sebenarnya saya masa buat lagu tu, saya tak terfikir pun tajuk Macam Cantik Macam Comel. Masa tu saya tengah buat lagu, lirik tak ada lagi. So, kawan saya tunjuk gambar video Syasha tu. Aku tengok budak ni comel lah, macam mana? Budak mana ni? Cantik, comel. Tengok lagi. Cantik pun, comel pun budak ni kan. Tengok dia orang duduk puji, ada duduk kutuk. Lepas tu cakap, biar. Betul kan? Tengah buat lagu tu malam-malam tu. Macam cantik, macam comel je. Cantik. Inspirasi ke Syasha lah ni? Untuk ada. Okey, kalau inspirasi Syasha, adakah sebenarnya Eri dengan Syasha ada apa-apa berhubungan ke apa ke macam tu ke profesional ke teman tapi mesra ke? Susah nak jawab ni. Sebenarnya kalau saya ni masih berumur 20 tahun, mungkin saya akan ada hubungan dengan dia. Sebab dia pun baru sekolah lagi. Muda lagi. Form 5 yang tu kan. Ada mungkin peminat Eri nak tanya juga tentang ke mana agaknya hala tuju Eri Putra, nak berlakon ke, nak pengacara ke, nak menyanyi ke. Tapi pada hakikatnya ke mana agaknya? Pengacara wanita hari ni perlukan. Tak ada lelaki. Setakat ini belum lagi ya. Belum lagi. Okey. Aduh. Yang mana agaknya lebih dekat dengan jiwa hati? Mungkin menyanyi. Sebenarnya saya bermula dengan nyanyian dulu. Dulu saya kumpulan Boys Rust. So ramai tak tahu saya start menyanyi baru saya berlakon. Tapi orang ingat saya start berlakon baru menyanyi. Tapi minat saya memang pada nyanyian. Saya berlakon, saya sebenarnya tak reti berlakon dulu. Saya tak minat pun berlakon. Kayu lah orang kata dulu kan. Jujur. Saya tak minat pun. Saya rasa berlakon ni hanya orang kata sebagai sebab masa tu tengah gawat. Saya perlukan sesuatu untuk saya pergi ke arah menyanyi. Nak mencuba bidang yang lain mungkin. Orang kata ada kena-mengena juga. Diversify. Masih lagi dalam bidang seni. Jadi saya cuba. Walaupun saya ni seorang pemalu sebenarnya. Sebenarnya Eri memang berbakat besar. Boleh menyanyi, hebat berlakon. Mengacara belum lagi kan? Tak payahlah dik. Okey, kita mengharapkan yang terbaik Eri Putra. Intan dengar tak? Intan. Kita mengharapkan yang terbaik Eri. Okey.
semoga terus sukses dalam bidang seni ini. Dan dipersilakan dijemput Eri mengambil tempat di sana akan menghiburkan kita dengan Siapa persembahan. yang nak menggantikan Syasha ni? Masih cantik je. Zura. Cantik je, comel je. Baiklah, kita akan sampai di sini saja. Wanita hari ini akan berdiskusi, habislah, tamatlah sudah. Dan kita pada hari esok jangan lupa bersama kami dengan satu lagi topik istimewa, iaitu perubahan cuaca mengganggu kesihatan. Teruskan bersama kami. InsyaAllah kita jumpa lagi di hari dan waktu yang sama esok. Dan kita tinggalkan anda dengan Eri Putra. Silakan. Hello? Hello, Eri. Mata-matamu menggoda aku, senyum-senyum menikam kalbu. Wajah-wajahmu menarik hati, hatiku untuk kamu. Biar jauh ku tetap menunggu, ku ingin selalu denganmu. Apa dia? Macam cantik, macam comel itu katamu. Memang cantik, memang comel itu kataku. Kau selalu ada di dalam sudut hatiku. Menunggu, baby, baby, I love you. Mata-matamu menggoda aku, senyum menikam kalbu. Wajahmu menarik hatiku untuk kamu. Biar jauh ku tetap menunggu, ku ingin selalu denganmu. Macam cantik, macam comel itu katamu. Memang cantik, memang comel itu